Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan mengenai Social Penetration Theory ataupun dikenali sebagai teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial ini bermula pada tahun 1973 yang diciptakan oleh dua orang ahli psikologi yang bernama Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Teori ini berkenaan dengan cara-cara di mana hubungan berkembang dan berkembang. Ini menerangkan bagaimana komunikasi memperkayakan hubungan dua atau lebih individu. Teorinya menyatakan bahawa kedekatan berkembang sekiranya berkomunikasi bermula pada tahap yang tidak terlalu intim dan bergerak secara bertahap dan teratur ke tahap yang lebih peribadi. Teori ini mengemukakan bahawa hubungan menjadi lebih intim dari semasa ke semasa apabila orang mendedahkan lebih banyak maklumat mengenai diri mereka. Analogi bawang digunakan untuk menjelaskan teori penembusan sosial. Kenapa kita memilih bawang sebagai asas untuk menjelaskan teori penembusan sosial ini? Kerana bawang mempunyai lapisan-lapisan kulit yang banyak sebelum kita dapat melihat isi yang berada di dalamnya. Sama juga dengan kepribadian. Kepribadian ialah seperti bawang yang berlapis-lapis, yang pada luarnya kita mempunyai diri yang umum, tinggi, berat badan, jantina di bahagian luar, dan diri peribadi, nilai, konsep diri, emosi yang mendalam pada bahagian dalam diri kita. Untuk rajah ini, kita dapat melihat beberapa tahap dalam teori penembusan sosial yang menggunakan analogi bawang. Di bahagian dalamnya ialah orientasi. Di tahap kedua ialah effective exploratory. Di tahap ketiga ialah efektif. Di tahap keempat ialah stabil. Dan yang terakhir sekali, depenetrasi. Tahap-tahap ini ditunjukkan menggunakan analogi bawang. Untuk tahap yang pertama, iaitu tahap orientasi. Tahap orientasi juga dikenali sebagai tahap cakapan kecil atau kesan pertama. Komunikator akan berkenalan dengan memerhatikan tingkah laku dan pakaian peribadi dan dengan bertukar maklumat yang tidak intim mengenai diri mereka. Interaksi mematuhi norma sosial. Contohnya, apabila kita berjumpa dengan orang lain yang kita tidak mengenali beliau, kita akan mengucapkan salam dan bertanya khabar. Selain itu, bertanya tujuan mereka hendak ke mana. Pengungkapan diri merupakan jantung dari proses komunikasi interpersonal yang menjadi cara bagi orang lain untuk mengetahui apa yang terjadi pada diri kita, apa yang difikirkan dan apa kepedulian kita. Sebagai tambahan, pembukaan diri yang sesuai dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan kenyamanan dan mengintensifkan ketertarikan interpersonal. Pengetahuan akan pengungkapan diri tidak selalu membuat proses ini lebih mudah. Contohnya, bagaimana kita mengetahui sesuai dan tidak sesuainya pengungkapan diri yang diberikan. Sifat kecenderungan kita adalah menyembunyikan perasaan ketidakmampuan, kesepian, kesalahan, kecemasan di atas cinta dan penolakan, serta konflik yang didasarkan pada kemarahan dan penyesalan. Tahap kedua iaitu tahap effective exploratory. Tahap effective exploratory ialah komunikator mula mengungkapkan lebih banyak tentang diri mereka, seperti pendapat mereka mengenai pasukan sukan dan politik, maklumat peribadi yang mendalam yang disimpan. Di tahap ini, persahabatan akan lebih santai berkembang pada tahap ini, dan kebanyakan hubungan tetap pada tahap ini berlaku. Seseorang menjadi terjangkau oleh orang lain kerana dia mengendurkan batas yang ketat dan membuat dirinya mudah dipengaruhi.
Ini biasa menjadi proses yang menakutkan, tetapi admin dan Taylor percaya bahawa hanya dengan mengizinkan orang lain menembus dengan baik di bawah permukaan, maka orang tersebut akan dapat menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya mengenai dirinya pada orang lain. Ada banyak jalan untuk menunjukkan sifat yang mudah dipengaruhi. Sebagai contoh, seseorang mampu menyerahkan barang-barang peribadinya seperti baju dan membaca surat khabar. Jalur-jalur nonverbal untuk keterbukaan termasuk berpura-pura bergelutan, kontak mata dan senyum. Tetapi jalur utama menuju penebusan sosial yang dalam adalah melalui pengungkapan diri. Tahap ketiga ialah tahap efektif. Tahap efektif ialah komunikator mula mendedahkan perkara peribadi dan lebih mendalam. Cara bercakap secara peribadi seperti menggunakan simpulan bahasa atau bahasa yang tidak konvensional dibenarkan. Komunikator merasa cukup selesa untuk berdebat atau mengkritik satu sama lain. Hubungan romantis berkembang pada tahap ini. Meskipun analogi penetrasi Altman dan Taylor menimpa beberapa pembaca sebagai seksual, hal ini bukan bertujuan mereka. Analoginya menerakkan kesamaan pada keintiman dalam persahabatan dan percintaan. Keintiman berarti tingkat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri di depan orang lain dan masih bisa menerima beliau. Keintiman biasa diukur dengan memperluas, di mana orang lain memberitahu kita bahawa mereka melihat kita dalam jalan yang sama dengan mereka. Kita akan lebih berkomunikasi mengenai perasaan keintiman secara langsung maupun tidak langsung, secara verbal ataupun non-verbal. Kita mungkin mengatakan pada orang lain bahawa perasaan kita mengenali dia dan seberapa banyak kita menilai hubungan itu. Bisa juga kita menjadi berbagai macam isyarat non-verbal seperti dekat batas secara fizik, kontak mata, pemilihan kata, nada suara, kontak fizik dan peluang waktu bersama-sama. Tahap 4 ialah peringkat stabil. Peringkat stabil di mana komunikator berkongsi hubungan di mana pendedahan terbuka dan selesa. Mereka dapat meramalkan bagaimana reaksi orang lain terhadap jenis maklumat tertentu. Contohnya ada dua peringkat, iaitu peringkat perbandingan, iaitu mengukur kepuasan hubungan. Reference point pertama berhubungan dengan kepuasan relatif. Baik atau buruknya sebuah hasil hubungan interpersonal akan meningkatkan sebuah perasaan di belakang. Thibault dan Kelly menamakannya sebagai tingkat perbandingan. Sebuah hasil hubungan mempunyai makna hanya ketika kita membandingkan secara kontras dengan kenyataan lain atau hasil yang dibayangkan. Peringkat yang seterusnya ialah peringkat perbandingan alternatif, iaitu mengukur stability hubungan. Thibault dan Kelly menyatakan bahawa ada standard keduanya yang dapat dipakai untuk mengevaluasi hasil yang kita terima. Mereka menyebutnya sebagai tingkat perbandingan alternatif. Ini berasal dari jawapan atas dua pertanyaan, iaitu akankah hasil hubungan saya akan lebih baik dengan orang lain dan apakah hasil terburuk yang akan didapatkan masih tetap dalam hubungan saat ini. Tahap 5 ialah tahap dipenetrasi. Tahap dipenetrasi ini berlaku apabila salah satu atau kedua-dua komunikator merasakan bahawa kos pendedahan diri melebihi faedahnya. Komunikator menarik diri dari pendedahan diri sehingga mengakhiri hubungan.